Peningkatan prasarana teknologi dan digital ini akan membuka ruang yang lebih besar kepada ancaman-ancaman cyber, yang mana rangkaian infrastruktur digital tersambung kepada semua pengguna sama ada kerajaan, entiti infrastruktur maklumat kritikal negara, organisasi swasta, industri dan orang ramai. Persekitaran rangkaian bekalan ataupun disebut sebagai supply chain, Tuan Ketua, ini melibatkan keselamatan data, keselamatan sistem dan infrastruktur. Salah satu faktor yang memberikan keyakinan kepada pelabur untuk memilih Malaysia ataupun sebuah negara sebagai destinasi pilihan mereka adalah satu ekosistem digital dan keselamatan cyber yang selamat dan lestari. Tambahan pula, ancaman keselamatan cyber kini semakin kompleks, Tuan Ketua, melalui penggunaan teknologi terkini dan canggih. Hal ini sudah tentu menuntut kesiapsiagaan terbaik seluruh jentera kerajaan untuk kami bersama-sama menangani ancaman ini. Perihal ini menjadi keutamaan bukan sahaja di dalam negara, tetapi turut, Tuan Ketua, mencakupi ruang lingkup yang lebih besar di peringkat serantau dan global, kerana alam cyber dan komunikasi digital, Tuan Ketua, meresapi pelbagai aspek dalam kehidupan. Menurut Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum, dalam laporan prospek keselamatan cyber global tahun 2024, Tuan Ketua, menggariskan bahawa 45% organisasi mempunyai keupayaan keselamatan cyber yang terhad bagi mengesan dan mengenal pasti kerentenan atau kelemahan cyber dalam rangkaian bekalan mereka. Selain daripada itu, Tuan Ketua, sebanyak 41% organisasi yang mengalami insiden keselamatan cyber dalam tahun 2023 adalah disebabkan oleh pihak-pihak ketiga. Laporan daripada Forbes pula menyaksikan peningkatan ketara dalam serangan cyber di peringkat global, mengakibatkan, Tuan Ketua, lebih 343 juta mangsa. Antara tahun 2021 dan 2023, pelanggaran data meningkat sebanyak 72%, mengatasi rekod sebelumnya. Manakala IBM dalam laporan berhubungan kos ketirisan data menggariskan bahawa purata sebanyak dolar Amerika 4.45 juta ditanggung organisasi akibat ketirisan data pada tahun 2023. Dan ini menyaksikan peningkatan sebanyak 15% dalam tempoh 3 tahun. Statistik daripada Agensi Keselamatan Cyber Negara ataupun dikenali secara singkat sebagai NAKSA, iaitu agensi di bawah Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri MKN JPM, menunjukkan tren serangan cyber seperti penafian perkhidmatan tersebar, distributed denial of service ataupun DDoS, pencerobohan, intrusion, jangkitan perisian hasad, malware infections, penghosan perisian hasad, malware hosting dan advanced persistent threats yang meningkat dari 2016 sehingga tahun 2022. Tuan Ketua, pada tahun 2022, sejumlah 7,192 insiden keselamatan cyber dilaporkan kepada NAKSA berbanding dengan 5,575 pada tahun 2021 dan 4,194 pada tahun yang sebelumnya. Walau bagaimanapun, terdapat perkembangan yang positif kerana insiden keselamatan cyber pada tahun 2023 setakat 31 Disember 2023 telah menurun dengan ketara kepada jumlah 3,232 kes. Penurunan ini, Tuan Ketua, mencerminkan keberkesanan langkah proaktif yang dilaksanakan untuk melindungi ruang cyber kita. Justru itu, langkah-langkah proaktif yang dilaksanakan perlu diperluaskan secara terselaras bagi memastikan tempoh pengesanan dan juga tindak balas terhadap insiden-insiden keselamatan cyber dapat disingkatkan melalui proses yang sistematik, penggunaan teknologi yang bersesuaian dan model insan berkepakaran tinggi. Tuan Ketua, serangan cyber yang semakin berleluasa pada masa kini bukan sahaja mampu melumpuhkan perkhidmatan sesebuah organisasi tetapi menggugat ekonomi negara, malah turut mengancam keselamatan dan kedaulatan negara jika langkah pencegahan yang sewajarnya tidak dilaksanakan. Oleh yang sedemikian,
Bagi memperkukuhkan keselamatan cyber negara, kerajaan telah pun memutuskan supaya mekanisme dan sistem pengurusan keselamatan cyber negara perlu diberi anjakan paradigma atau ditransformasikan supaya mampu menghadapi sebarang bentuk ancaman cyber pada masa kini dan juga masa akan datang. Pengurusan keselamatan cyber negara yang proaktif, terselaras dan berkesan memerlukan, Tuan Dipertua, satu atau sebuah institusi yang mempunyai mandat, keupayaan dan kuasa-kuasa yang jelas. NACSA yang merupakan agensi peneraju dalam bidang keselamatan cyber perlu diperkukuhkan untuk melaksanakan fungsinya, terutamanya, Tuan Dipertua, dalam aspek kawal selia serta penguatkuasaan dasar dan juga strategi pengurusan keselamatan cyber negara. Pengukuhan kuasa serta fungsi yang jelas amat diperlukan oleh NACSA secara undang-undang spesifik dalam menjalankan peranannya secara lebih berkesan dan holistik bagi menangani masalah ataupun ancaman keselamatan cyber negara. Penggubalan Rang Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024 yang memberi pertumpuan kepada perlindungan keselamatan cyber infrastruktur maklumat kritikal negara. Ini kerana, Tuan Dipertua, apa-apa jua pencerobohan atau serangan ke atas infrastruktur kritikal ini boleh membawa dan memberikan impak yang cukup besar kepada negara dan rakyatnya, khususnya dalam aspek-aspek keselamatan, ekonomi, kesihatan dan juga sosial. Melalui Rang Undang-Undang Keselamatan 2024 ini, Tuan Ketua, aspek keselamatan cyber bagi infrastruktur maklumat kritikal negara akan dapat kita pertingkatkan melalui rangka kerja yang telah diwujudkan dalam Rang Undang-Undang ini, yang termasuk pertamanya, penetapan dasar-dasar dan strategi berkaitan keselamatan cyber serta aspek pemantauan perlaksanaannya oleh Jawatan Kuasa Keselamatan Cyber Negara ataupun dalam singkat JKSN yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan dianggotai oleh wakil-wakil daripada pelbagai agensi awam dan juga swasta. Kedua, pelaksanaan dan pematuhan kehendak yang diperuntukkan dalam Rang Undang-Undang ini dan juga tata amalan yang berkaitan dengan keselamatan cyber oleh ketua sektor dan pemilik atau pengendali komputer dan sistem komputer yang merupakan infrastruktur maklumat kritikal negara. Ketiga, yang Tuan Ketua, penyelarasan tindakan berkaitan keselamatan cyber dan penguatkuasaan peruntukan Rang Undang-Undang ini oleh NACSA. Dan keempat, soal atau aspek perlesenan pemberi perkhidmat keselamatan cyber. Tuan Dipertua, penubuhan JKSN di bawah Rang Undang-Undang ini adalah perlu walaupun ia telah pun ditubuhkan di bawah arahan MKN 26. Pengurusan keselamatan negara kerana Rang Undang-Undang ini merupakan Rang Undang-Undang khusus bagi menangani isu keselamatan cyber. Apabila Rang Undang-Undang ini dikuasakan kelak, arahan MKN 26 akan disemak semula untuk tujuan penjelarasan. Walau bagaimanapun, apa-apa ketetapan yang telah pun dibuat oleh JKSN di bawah arahan MKN 26 yang berhubung dengan langkah-langkah standard dan proses berhubung dengan keselamatan cyber infrastruktur maklumat kritikal negara akan terus terpakai selagi mana ianya tidak bertentangan dengan Rang Undang-Undang ini. Kerajaan juga telah menjalankan kajian dan menelpasti perundangan sedia ada yang relevan seperti Akta Majlis Keselamatan Negara 2016, Akta 776, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Akta 709 dan juga Akta Bekalan Elektrik tahun 1990 ataupun Akta 447 bagi memastikan tidak ada sebarang kelompangan, percanggahan atau pertindihan di antara undang-undang sedia ada dengan Rang Undang-Undang ini. Tuan Yang Dipertua, bagi maksud mengubal Rang Undang-Undang ini, NACSA telah pun mengadakan sebanyak 13 sesi perbincangan kumpulan fokus ataupun focus group discussion bersama 11 ketua sektor infrastruktur maklumat kritikal negara. 11 sesi libat urus bersama agensi keselamatan negara yang luar seperti Australia, Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah,
Rusia dan Singapura serta 30 mesyuarat bersama dengan semua kementerian, agensi, pejabat setiausaha kerajaan negeri dan juga pemegang taruh yang berkenaan. Rang undang-undang ini akan mengikat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ini boleh dilihat apabila entiti kerajaan Tuan Ketua yang ditakrifkan di bawah rang undang-undang ini termasuklah kementerian dan jabatan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang boleh dilantik sebagai ketua sektor infrastruktur maklumat kritikal negara ataupun ditetapkan sebagai entiti infrastruktur maklumat kritikal negara dan mempunyai kewajipan tertentu di bawah rang undang-undang ini. Di antara kewajipan tersebut termasuklah, Tuan Ketua, untuk memberikan maklumat mengenai infrastruktur maklumat kritikal negara yang dimiliki dan dikendalikannya. Kewajipan untuk melaksanakan tata amalan ataupun Code of Practice. Kewajipan, Tuan Ketua, untuk melaksanakan penilaian risiko keselamatan cyber dan juga audit. Kewajipan melaporkan insiden keselamatan cyber dan latihan keselamatan cyber, cyber security exercises. Tuan Ketua, kegagalan mematuhi kewajipan yang dinyatakan di atas merupakan kesalahan di bawah rang undang-undang ini. Namun begitu, tidak ada tindakan pendakwaan yang boleh diambil ke atas kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bagi apa-apa kegagalan untuk mematuhi peruntukan rang undang-undang ini di dalam undang-undang ini. Dari segi pentadbiran kerajaan, pematuhan mana-mana peruntukan undang-undang bertulis akan sentiasa dipantau dan dititik beratkan. Kerajaan akan mengambil segala langkah yang perlu untuk pastikan peruntukan rang undang-undang ini dipatuhi sepenuhnya oleh agensi-agensi di bawah kerajaan persekutuan dan juga agensi-agensi di bawah kerajaan negeri. Oleh itu, walaupun rang undang-undang ini memperuntukkan pengecualian kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri daripada didakwa bagi mana-mana kesalahan di bawah rang undang-undang ini tidak bermaksud, Tuan Ketua, bahawa kelonggaran diberikan kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam soal melaksanakan peruntukan rang undang-undang ini. Peruntukan yang serupa juga dapat di dalam undang-undang berkaitan keselamatan cyber di negara Australia, iaitu Security of Critical Infrastructure Act tahun 2018 dan juga di Singapura melalui Cyber Security Act 2018. Tuan Ketua, peruntukan rang undang-undang keselamatan cyber 2024 meliputi elemen-elemen utama seperti berikut. Pertama, bahagian 1. Fasal 1 sehingga 4 memperkatakan tentang soal-soal permulaan. Bahagian kedua, fasal 5 sehingga 9 memperuntukkan berkenaan penubuhan jawatan kuasa keselamatan cyber negara, fungsi mesyuarat dan sebagainya. Bahagian ini juga menyatakan bahawa Ketua Eksekutif NAKSA hendaklah menjadi setiausaha kepada jawatan kuasa tersebut. Bahagian ketiga, fasal 10 sehingga 14 memperuntukkan mengenai kewajipan dan kuasa Ketua Eksekutif NAKSA termasuk peruntukan bagi penubuhan dan penyelenggaraan sistem pusat penjelasan dan kawalan cyber negara serta kuasa-kuasa untuk melantik mana-mana pakar yang berkelayakan di dalam keselamatan cyber. Bahagian yang keempat, fasal 15 sehingga 24 memperuntukkan antara lain, Tuan Ketua, tentang perlantikan dan juga fungsi Ketua Sektor Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara dan penetapan serta pembatalan dan kewajipan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara. Ketua Eksekutif NAKSA juga diberikan kuasa, Tuan Ketua, untuk menjalankan latihan keselamatan cyber. Seterusnya, bahagian yang kelima yang merangkumi fasal 25 sehingga 26. Fasal-fasal yang memperuntukkan tentang penyediaan dan juga pengendosan tata amalan serta penjelasan berhubung dengan tata amalan tersebut. Kemudian bahagian yang keenam yang melibatkan fasal 27 sehingga 34. Fasal-fasal yang memperuntukkan berhubung perlesenan, kelayakan, kelulusan, pembaharuan syarat, kewajipan serta pembatalan dan juga pergantungan lesen pemberi perkhidmatan keselamatan cyber. Ia juga, Tuan Ketua, memperuntukkan larangan pemindah milikan atau penyerahakan lesen melainkan jika diberi kuasa oleh Ketua Eksekutif NAKSA.
Seterusnya, bahagian yang ketujuh, Pasal 35 memperuntukkan berhubung dengan penyiasatan insiden keselamatan cyber dan kuasa eksekutif untuk mengeluarkan arahan tentang langkah-langkah yang perlu untuk bertindak balas terhadap ataupun langkah-langkah yang perlu untuk baik pulih serta mencegah daripada insiden keselamatan cyber. Kemudian bahagian yang ke-8, Pasal 36 sehingga 52 yang membuat peruntukan Tuan Ketua berkenaan dengan penguatkuasaan termasuk pemberian kuasa oleh Menteri kepada mana-mana pegawai awam untuk menjalankan kuasa penguatkuasaan serta kuasa penyiasatan kepada pegawai yang diberi kuasa. Kemudian yang terakhir, Pasal 53 sehingga 64 yang membuat peruntukan berkenaan perkara-perkara am. Tuan Ketua, Rang Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024 ini dapat membantu kerajaan untuk memastikan kebolehlaksanaan dan kecekapan fungsi infrastruktur maklumat kritikal negara dalam hal menangani insiden keselamatan cyber. Hal ini dapat memastikan tahap keselamatan negara tidak dikompromi selain menjadi pemangkin daripada ataupun kepada pertumbuhan ekonomi negara yang lebih kukuh dan mampan, terutama dengan menyediakan persekitaran yang kondusif yang boleh memupuk keyakinan dan menarik pelabur asing untuk melabur dalam ekonomi digital negara. Oleh itu, Tuan Ketua, mekanisme kawalan yang diperuntukkan dalam rang undang-undang ini perlu dilaksanakan dengan seberapa segera kerana ancaman cyber boleh berlaku pada bila-bila masa dan tanpa dijangka. Kerajaan berharap supaya rang undang-undang ini akan mendapat sokongan bipartisan daripada semua ahli dalam Dewan ini tanpa mengira parti dengan meletakkan hal dan soal keselamatan negara sebagai pertimbangan yang utama. Tuan Ketua, saya memohon untuk mencadangkan. Terima kasih. Ada yang berhormat menyokong? Saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk meningkatkan keselamatan cyber negara dengan mengadakan peruntukan bagi penubuhan jawatankuasa keselamatan cyber negara, kewajipan dan kuasa Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara, fungsi dan kewajipan Ketua Sektor Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara dan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara dan pengurusan ancaman keselamatan cyber dan insiden keselamatan cyber terhadap infrastruktur maklumat kritikal negara untuk mengawal selia pemberi perkhidmatan keselamatan cyber melalui pelesenan dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan dibaca kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Yang berhormat, terdapat seramai 20 orang yang berhormat akan berbahas. Saya akan membacakan senarai, minta yang berhormat yang berkenaan bersedia ikut turutan. Mereka yang akan berbahas adalah yang berhormat Bangi, yang berhormat Pasir Mas, yang berhormat Ledang, yang berhormat Dungun, yang berhormat Batang Sadung, yang berhormat Parit, yang berhormat Bukit Bendera, yang berhormat Indra Mahkota, yang berhormat Seputih, yang berhormat Padang Terap, yang berhormat Bentong, yang berhormat Kuala Krai, yang berhormat Tenggara, yang berhormat Macang, yang berhormat Betong, yang berhormat Tumpat, yang berhormat Jelutong, yang berhormat Stiu, yang berhormat Ipoh Timur dan akhirnya yang berhormat Puchong. Bagi membuka tirai, saya mempersilakan yang berhormat Bangi untuk berucap. Ah, 10 minit. Terima kasih Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan dan jadi pembahas pertama bagi rang undang-undang keselamatan cyber 2024 ini.
Datuk Yang Dipertua, maklumat peribadi adalah satu perkara yang dimiliki oleh setiap rakyat Malaysia. Data peribadi kita tidak boleh diberikan kepada orang lain dengan sewenang-wenangnya. We safeguard dengan izin our personal information zealously. Dan ini kerana data ini mempunyai maklumat peribadi yang boleh mendedahkan seseorang itu kepada pelbagai risiko, termasuk risiko penipuan, kecurian identiti dan juga boleh menjejaskan keselamatan negara. Tetapi suka atau tidak, pelbagai entiti menyimpan jutaan maklumat peribadi rakyat Malaysia. Ini termasuk badan awam seperti JPN, Suruhanjaya Pilihan Raya, PADU dan sebagainya, dan juga termasuk entiti korporat seperti syarikat telekomunikasi, bank dan juga platform e-dagang seperti Shopee, Lazada dan sebagainya. Dan bila kita berikan maklumat peribadi ini kepada badan-badan dan entiti-entiti ini, ada satu jangkaan atau dengan izin expectation bahawa data ini akan disimpan dengan selamat. Tetapi malangnya negara kita ini sering digemparkan dengan berita tentang kebocoran data peribadi rakyat melalui insiden pencerobohan keselamatan cyber atau cyber security breach dengan izin. Antaranya yang saya boleh ingat, pada tahun 2017 dakwaan terdapat kebocoran data melibatkan nombor telefon 46 juta rakyat Malaysia berkait dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Kemudian di bulan Februari 2021, dakwaan kebocoran data pelanggan platform ePay. Oktober 2021, kebocoran data MySejahtera yang menurut laporan Ketua Audit Negara 2021 siri 2 telah menjejaskan 3 juta pengguna. Bulan Mei 2022, dakwaan kebocoran data JPN melibatkan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan gambar. Ogos 2022, insiden keselamatan cyber melibatkan payment gateway iPay. Dan bulan November 2022, dakwaan bahawa pengkalan data Suruhanjaya Pilihan Raya telah digodam. Datuk Yang Dipertua, menurut satu laporan pada bulan Oktober 2023 oleh Cyber Security Malaysia, untuk separuh pertama tahun 2023, sektor kerajaan paling banyak mengalami kebocoran data diikuti dengan sektor telekomunikasi. Dan dua sektor ini, Datuk Yang Dipertua, adalah sektor yang begitu kritikal dan banyak menyimpan maklumat peribadi orang ramai. Dan menurut laporan itu juga, kementerian dan agensi kerajaan adalah terdedah dengan izin significant cyber risks including vulnerable software, weak access controls, data exposure and other critical issues. Dan kemudian kita ada satu laporan daripada Jabatan Perlindungan Data Peribadi yang mana untuk tahun 2023 terdapat kenaikan 4 kali ganda kes pencerobohan data, dan ini merupakan yang paling tinggi dalam sejarah. Dan kadang-kala kita melihat bahawa data peribadi ini, Datuk Yang Dipertua, dijual di forum maya atau di dark web dengan izin. Bayangkan, maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, alamat, gambar, berapa saman kita pernah bayar, berapa isteri kita ada, semua terdedah untuk dibeli oleh mereka yang ada duit. Jadi isu keselamatan cyber dan keselamatan maklumat kritikal dalam negara ini, Datuk Yang Dipertua, sudah sampai tahap yang pada saya kritikal. Malahan tidak keterlaluan untuk saya katakan bahawa sekarang ni kita dah patut tekan butang panik tu berkali-kali, Datuk Yang Dipertua. Dan setiap kali ada insiden atau dakwaan insiden kebocoran dan godam dan sebagainya, ia akan menghakis keyakinan orang ramai terhadap keselamatan maklumat peribadi yang disimpan di pengkalan data entiti-entiti ini. Oleh itu, Datuk Yang Dipertua,
pembentangan rang undang-undang ini adalah tepat pada masanya dan penting untuk memulihkan keyakinan orang ramai terhadap keutuhan infrastruktur keselamatan cyber negara, terutama sekali yang disimpan oleh data badan awam, pengkalan data badan awam. Saya melihat dan saya ingin mengucapkan syabas kepada Yang Berhormat Menteri Digital YB Damansara atas pembentangan rang undang-undang ini, tetapi saya ada sedikit kemusykilan, Datuk Yang di-Pertua, kerana saya lihat bahawa Agensi Keselamatan Cyber Negara atau NASCA pada ketika ini diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi soalan saya, kementerian manakah yang akan bertanggungjawab untuk memastikan perjalanan akta ini kelak? Dan saya merujuk kepada Fasal 2 atau Fasal 3 Takrifan Menteri, yang mana dikatakan di situ menteri yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab keselamatan cyber. Jadi saya anggap dan saya mohon supaya ini dicerahkan bahawa ini adalah Menteri Digital yang akan bertanggungjawab. Saya juga merujuk kepada fasal yang sama, Takrifan Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara. Saya ingin mendapat kepastian bahawa ini bukan hanya terhad kepada entiti kerajaan sahaja, tetapi juga boleh merangkumi entiti korporat dan swasta seperti bank, syarikat telekomunikasi dan sebagainya. Kerana saya fikir ini penting, kerana yang memegang maklumat kritikal bukan hanya entiti kerajaan sahaja, tetapi juga entiti swasta dan bukan kerajaan. Seterusnya, berkenaan dengan Fasal 23, Insiden Keselamatan Cyber, yang mana di bawah Fasal 23 ada satu kewajipan pada entiti infrastruktur maklumat kritikal negara untuk memaklumkan kepada Ketua Eksekutif NASCA, dan kuasa menyiasat ada di bawah Fasal 35. Saya menyambut baik fasal ini, yang mana kita dapat pastikan bahawa setiap insiden keselamatan cyber itu tidak boleh disembunyikan dan harus dimaklumkan kepada Ketua Eksekutif. Dan lepas ini tidak boleh ada, kalau ada sebelum ini, ada apa-apa cover up jika ada insiden seperti ini. Tapi saya juga melihat bahawa Ketua Sektor Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara harus terlebih dahulu menetapkan satu entiti itu sebagai entiti infrastruktur maklumat kritikal negara sebelum kewajipan ini berbangkit. Jadi saya ingin tahu, adakah ini bermakna sekiranya entiti itu tidak ditetapkan sebagai satu entiti bawah Fasal 17, maka tiada kewajipan untuk memaklumkan kepada Ketua Eksekutif, dan pada masa yang sama Ketua Eksekutif juga tidak punya kuasa untuk mengarahkan siasatan. Dalam erti kata lain, perlu ditetapkan dahulu bahawa ini adalah entiti infrastruktur maklumat kritikal negara, barulah fasal-fasal yang berbangkit boleh berkuat kuasa. Dan jika ini tafsirannya, saya fikir bahawa kuasa untuk menyiasat itu tidak wajar terhad kepada hanya entiti yang ditetapkan sebagai entiti infrastruktur maklumat kritikal negara sahaja, tetapi harus diluaskan. Saya secara prinsipnya saya sambut baik Fasal 35 ini kerana ia bukan hanya memberi kuasa untuk menyiasat insiden keselamatan cyber, untuk menentukan punca, cara-cara mengatasi, dan yang paling penting, langkah-langkah untuk memastikan insiden itu tidak berlaku lagi. Saya kemudian ingin pergi kepada bahagian 6 mengenai pemberi perkhidmatan keselamatan cyber. Jadi selepas ini, mana-mana cyber security service provider dengan izin harus mendapat lesen terlebih dahulu daripada pihak kerajaan. Saya ingin mendapatkan data berapa banyak cyber security service provider yang ada dalam negara sekarang, dan juga saya ingin tahu adakah kementerian mempunyai data berapa banyak insiden keselamatan cyber yang telah terjadi atau berlaku akibat kegagalan cyber security service provider ini. Saya tanya kerana saya ingin tahu apa justifikasi untuk kini mengkendaki bahawa servis provider ini dilesenkan. Seterusnya, saya pergi kepada Fasal 36, pemberi kuasaan pegawai awam. Saya ingin tahu apabila dikatakan pegawai yang akan diberi kuasa ini, siapa yang akan diberi kuasa di bawah akta ini? Adakah ini kaki tangan NASCA, SKMM atau polis? Sedikit saja lagi, Datuk Yang Di-Pertua. Akhir sekali, Fasal 59. Fasal ini memperuntukkan bahawa seseorang adalah bertanggungjawab dan boleh dihukum
atas kelakuan ejen atau pekerjanya. Kalau apa yang saya baca itu betul, saya fikir fasal ini perlu dilihat semula. Seperti kita tahu kerana sebelum ini kita faham tentang vicarious liability dan sebagainya, tetapi ini adalah liability jenayah yang akan dipertanggungjawabkan ke atas seseorang yang secara akte seriusnya tidak menjalankan, membuat kelakuan tersebut. Jadi saya fikir mungkin perlu dilihat semula kalau tafsiran ini betul. Jadi Datuk Yang Dipertua, itu saja perbahasan saya. Saya berharap bahawa kita semua dapat menyokong rang undang-undang yang begitu penting ini, kerana saya fikir bahawa negara kita seperti saya nyatakan tadi sudah sampai satu tahap di mana kita perlukan satu rang undang-undang komprehensif seperti ini untuk menjamin keselamatan cyber infrastruktur dalam negara kita. Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Silakan berikutnya Yang Berhormat Pasimas. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut mengambil bahagian di dalam rang Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024 pada tengah hari ini. Internet kini telah berubah daripada medium komunikasi kepada medium perdagangan dan sumber ekonomi. Kajian penggunaan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia mendapati capaian isi rumah kepada internet meningkat kepada 90.1% pada tahun 2019 berbanding 87.0% pada tahun 2018. Selain itu, peratusan penggunaan internet di Malaysia turut meningkat kepada 84.2% bagi tahun 2019 berbanding 81.2% tahun 2018. Peratusan capaian telefon bimbit di seluruh Malaysia adalah pada 98.2% bagi tahun 2019. Dan data yang saya tampilkan ini ialah pada tahun 2019 pun kita sudah berada pada tahap 98.2%. Bayangkan pada hari ini mungkin telah pun kita boleh nyatakan bahawa capaian telefon bimbit telah pun mencapai kepada 100%. Jadi ini menunjukkan kepada keperluan kepada dikemukakan rang undang-undang keselamatan cyber seperti hari ini. Saya ucapkan tahniah kepada Menteri Digital yang telah pun berjaya untuk membawa rang undang-undang ini walaupun hanya beberapa bulan sahaja menjawat jawatan sebagai Menteri Digital setelah kementerian ini diwujudkan. Dan saya sambut baik dengan pewujudan Kementerian Digital ini dalam keadaan cabaran yang teramat besar pada hari ini. Sebab itulah saya sebut semalam di antara perkara yang saya nyatakan semalam ketika mengambil bahagian bahasan bahawa Kementerian Digital hendaklah menampilkan prestasi yang tip-top ataupun yang sempurna dari sudut pendigitalannya. Semalam saya akses laman web cyber security, tidak dapat diakses. Dan alhamdulillah hari ini laman web itu berjaya dapat diakses dengan baik. Itulah yang saya rasakan bahawa keperluan kepada rang undang-undang keselamatan cyber yang hari ini kita telah bertransformasi dari sudut penggunaan komputer daripada floppy disk 1.22 MB kepada floppy disk 1.44 MB 20 tahun lepas, word processing Windows 3.1, Windows 98, sehinggalah hari ini kita berubah kepada teknologi pendrive, Bluetooth dan tak apa lagi masa depan yang akan kita hadapi. Tetapi saya nak mengambil poin yang disebut oleh Bangi sebentar tadi, bagaimana serangan-serangan cyber ini telah menyebabkan rakyat rasa kurang yakin untuk berkongsi data-data peribadi mereka. Itulah sebenarnya perkara yang menjadi kebimbangan kepada rakyat apabila mereka bimbang untuk mendaftar di dalam program seperti PADU yang diwar-warkan oleh kerajaan. Sebab itulah di antara perkara yang saya sebut semalam ialah isunya ialah bukanlah trust defisit yang saya maksudkan itu kepada kerajaan, tetapi trust defisit kepada sistem keselamatan itu sendiri. Bayangkan bagaimana Menteri sendiri menyebut semalam bahawa dalam masa satu hari berjuta-juta serangan cyber yang bertujuan untuk penetrate masuk ke dalam sistem PADU, dan bagaimanakah rakyat boleh yakin untuk mendaftar yang memasukkan semua maklumat mereka, berapakah bidang tanah yang mereka ada, hartanah dan pelaburan yang mereka ada. Dan inilah yang menyebabkan rakyat mungkin masih rasa bimbang untuk membuat pendaftaran di dalam program-program seperti ini. So saya ingin bertanya kepada kerajaan,
Apa kesudahan projek Be Cyber Smart, kempen keselamatan cyber dan Protek 360 yang dilancarkan pada tahun lepas? Silakan Hulu Terengganu. Terima kasih Ketua. Berkaitan dengan trust defisit itu, bersetuju tak Pak Simas? Isu padu ni bukan trust defisit kepada kerajaan, tapi trust defisit kepada Menteri Padu yang banyak formulanya telah gagal. Setuju atau tidak? Saya tak boleh nak jawab setuju atau tidak, sebab hari ni hari terakhir dan kita pun nak beraya lepas ni. Dan ramai lagi menteri-menteri yang tidak memberikan cenderahati kepada kita ahli parlimen ini. Hanya beberapa orang saja menteri yang beri. Jadi peluang masih lagi ada untuk kami membawa balik cenderahati daripada menteri-menteri. 3 prinsip yang perlu menjadi keutamaan kerajaan dan tidak boleh diabaikan sama sekali dalam mengendalikan ancaman cyber. Yang pertama ialah mengutamakan kedaulatan negara. Yang kedua, pendekatan berdasarkan risiko atau risk-based approach. Yang ketiga, ketulusan dan accountability. Dan sebarang polisi dan peraturan yang dibuat perlu menjalani proses yang telus dan melibatkan semua pemegang taruh yang berkepentingan. Saya ingin menyentuh pasal 17 dan 21, entiti infrastruktur dan maklumat kritikal negara. Ya Berhormat Menteri, sektor tenaga, keuangan di kesihatan antara sektor kritikal yang memerlukan perlindungan yang ampuh daripada sebarang bentuk ancaman serangan cyber. Tindakan penalti perlu dikenakan kepada entiti infrastruktur maklumat kritikal negara kalau tidak ada langkah dan inisiatif menangani ancaman keselamatan cyber. Kerajaan harus bersikap proaktif dalam memastikan agensi dan syarikat berkaitan kerajaan pun sudah membangunkan sistem dan infrastruktur yang tidak dapat dicerobohi. Fasal ke-24 iaitu latihan keselamatan cyber. Dalam subsection 2 dinyatakan bahawa Ketua Eksekutif hendaklah mengeluarkan notis bertulis sebelum menjalankan apa-apa latihan keselamatan cyber. Sepatutnya, sebarang bentuk latihan dan ujian terhadap entiti infrastruktur maklumat kritikal negara perlu dijalankan secara mengejut tanpa notis bertulis sebagaimana serangan cyber dalam situasi sebenar. Kalau kita telah nyatakan di dalam subsection ini hendaklah dikeluarkan notis bertulis, sudah pasti latihan itu tidak akan bersifat praktikal dan tidak menjadi suatu latihan yang real berdepan dengan serangan yang sebenar. Kerana serangan cyber ini apabila ia berlaku, ia boleh merosakkan seluruh sistem data peribadi itu dalam masa tidak sampai 1 saat saja, Ya Berhormat Menteri. Jadi saya cadangkan supaya kewajipan untuk mengeluarkan notis bertulis ini perlu untuk dikeluarkan dan tidak diwajibkan kepada Ketua Eksekutif untuk mengeluarkan notis bertulis. Fasal 27, lesen pemberi perkhidmatan keselamatan cyber. Proses pemilihan pemberi perkhidmatan keselamatan cyber ini perlu dijalankan dengan tulus dan teliti, mengambil kira reputasi, kepakaran teknikal dan sumber yang mencukupi. Mereka juga perlu menunjukkan kebolehan untuk bertindak balas terhadap sebarang insiden dengan cekap. Fasal 35, insiden keselamatan cyber. Saya merujuk kepada peningkatan aplikasi teknologi AI dalam kalangan pemain industri, termasuk juga semakin diterima pakai dalam sistem agensi kerajaan. Memerlukan kita mengambil langkah berjaga-jaga. 5 hari lepas, Perhimpunan Agung PBB, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu pada Khamis lepas, sebulak suara menerima pakai resolusi global pertama mengenai kecerdasan buatan atau AI. Jadi saya ingin bertanya, apakah Malaysia juga akan mengambil langkah yang sama, proaktif menyambut resolusi yang telah diluluskan oleh PBB ini? Kerana teknologi AI ini perlu dilatih menggunakan set data yang amat besar bagi meningkatkan keupayaan dan kecekapan sistem AI berfungsi. Ini akan membuka ruang kepada risiko pencerobohan data sensitif, akses tanpa kebenaran, mengorbankan privasi pengguna, terutamanya kepada rakyat. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana rang undang-undang ini dapat berperanan di dalam mengawal sistem yang aplikasikan teknologi AI ini. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua ahli parlimen kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pak Simas. Berikutnya saya mempersilakan Yang Berhormat Ledang. Terima kasih Tok Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas peluang untuk Ledang membahaskan rang undang-undang keselamatan cyber 2024 pada hari ini, hari terakhir sidang kita. Tuan Dipertua, kita tahu berkenaan dengan kesan ancaman cyber ini boleh kepada individu, kepada perniagaan, kepada kerajaan, kepada negara.
Dan kita juga tahu antara kesan utama adalah 3 kesan utama, iaitu pertama ialah kesan kerugian keuangan, yang kedua adalah kesan pelanggaran maklumat peribadi, dan yang ketiga ialah gangguan perkhidmatan penting ataupun yang disebut sebagai kritikal. Jadi memang amat tepat pada masanya untuk rang undang-undang ini dibawa kepada Dewan pada hari ini. Kalau kita lihat dari segi kemajuan teknologi, dia memang bergerak sangat laju dan tak ada sempadan. Dan saya masih ingat dengan jelas 20 lebih tahun dulu, di mana pada ketika itu anak-anak saya kalau tengok handphone dia sangat-sangat teruja dengan handphone yang boleh buka lipatannya. Tetapi 2 kali ganda saiz daripada telefon sekarang lah. Dan pada masa itu dalam era 90-an kita belum ada aplikasi WhatsApp, tapi medium yang ada adalah email, kemudian ialah dari segi laman web ataupun dengan izin web browser, dan itu menjadi trend pada ketika itu. Dalam era ini, pelaku jenayah cyber ini dia menggunakan medium email untuk menghantar perisian hasad ataupun malicious malware, untuk memusnahkan sistem komputer lain ataupun untuk memancing phishing dengan izin data untuk tujuan penipuan. Dan perkara itu telah pun berlaku pada waktu itu. Dengan kemajuan dan juga kebijakan teknologi, kepantasan perpindahan data dan juga maklumat, kewujudan internet benda ataupun Internet of Things, pengenalan teknologi realiti terimbuh ataupun augmented reality, dan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, serta juga pertumbuhan analisis data raya ataupun big data analytics, kelicikan pelaku jenayah cyber ini juga semakin berleluasa dan menggusarkan. Jadi kalau kita nak ada pakar yang boleh memastikan tidak ada berlakunya ancaman kepada cyber, kita juga perlu ada pakar yang tahu tentang selok-belok penipuan. Itu maksudnya. Pasukan Respon Kecemasan Komputer Malaysia ataupun MyCERT dalam statistik laporan insiden melibatkan jenayah cyber memaklumkan bahawa bagi tempoh 2 bulan dalam tahun 2024, 1027 kes dicatatkan dengan jenayah penipuan cyber mendominasi senarai jenayah cyber yang ada. Kita ambil kira jenayah cyber ini tidak secara langsung mendatangkan kecederaan atau kerosakan fizikal seperti jenayah lain. Tetapi angka ini sangat membimbangkan. Kenapa? Sebab menurut laporan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM, kerugian akibat daripada jenayah cyber atau jenayah dalam talian pada tahun 2023 dinilai melebihi 700 juta ringgit. 700 juta ringgit, hampir-hampir ke 1 bilion. Satu kerugian yang sangat besar bagi sektor keuangan negara. Justru pada dasarnya usaha daripada Kerajaan Madani yang dibawa oleh Berhormat Menteri untuk melaksanakan undang-undang keselamatan cyber ini adalah perlu tepat pada waktunya. Malah ancaman keselamatan cyber ini bukanlah hanya bersifat tempatan tetapi juga dari luar. Tuan Dipertua, saya juga masih ingat pada pertengahan tahun 2021, sewaktu rejim Zionis Israel menghentam bumi Gaza dengan serangan udara, dengan macam-macam cara, rakyat Malaysia pada ketika itu bangkit untuk menyertai perjuangan membela Gaza secara dalam talian. Dan kalau kita ingat, netizen Malaysia atau lebih dikenali sebagai Bawang Rangers menghujani ruangan komen-komen laman Facebook rasmi Pasukan Keselamatan Israel, IDF, mengecam dan memperlekeh tindakan bacul rejim Zionis Israel tersebut. Kelantangan Bawang Rangers ini malah membuatkan ada askar rejim Zionis Israel yang bersuara membalas serangan Bawang Rangers. Hebat tak hebatnya? Mengapa saya bawakan cerita ini? Kelantangan rakyat Malaysia dan peranan serta kekuatan desakan kerajaan Malaysia dalam isu-isu kemanusiaan macam di Palestin berkemungkinan untuk membuka ruang serangan cyber bertahap antarabangsa ke atas Malaysia. Dan kelicikan rejim Zionis Israel dan sekutu-sekutunya bukan perkara yang asing, bukan perkara yang mengejutkan. Jadi saya bukan berniat untuk menakut-nakutkan, tetapi saya percaya dengan tekad kerajaan dan juga komitmen jawatan kuasa keselamatan cyber negara ini yang ada di dalam rang undang-undang ini, maka pelaksanaan langkah dan polisi strategik mengukuh keselamatan negara
terutama keselamatan cyber, amat wajar untuk dilihat. Tuan Yang Pertua, saya juga ingin mengambil peluang ini untuk melontarkan buah fikiran untuk mendapatkan penjelasan daripada pihak kementerian berkenaan beberapa perkara. Pertamanya, saya tadi dengar daripada Bangi yang bertanya juga berkenaan dengan tafsiran infrastruktur maklumat kritikal negara, apakah ianya hanya melingkungi kerajaan dan agensi-agensinya. Saya lihat dalam jadual Seksyen 4, muka surat 50, memang ada tersenarai di sini sektor infrastruktur maklumat kritikal negara. Ada 11 sektor. Kerajaan termasuk perbankan, keuangan, pengangkutan, pertahanan, keselamatan negara, maklumat, komunikasi dan digital, perkhidmatan jagaan kesihatan, air, pembentungan, pengurusan sisa, tenaga, pertanian dan perladangan, perdagangan, industri dan ekonomi, juga sains, teknologi dan inovasi. Maksudnya ada huraian yang amat jelas, namun boleh lagi ditekankan oleh pihak Yang Berhormat Menteri. Keduanya, saya mohon Yang Berhormat Menteri untuk menjelaskan unjuran implikasi keuangan dalam aspek pengukuhan keselamatan cyber, terutamanya dalam pelaksanaan butiran rang undang-undang ini. Saya sebutkan ini kerana memang dalam Blue Bill kita ada keluarkan implikasi keuangan. Disebutkan dalamnya amount belum dapat ditentukan. Mungkin kerana perlukan lebih banyak kajian. Tetapi saya percaya boleh dijelaskan berapa unjuran implikasi keuangan yang timbul daripada ini. Dan saya sebutkan ini kerana Amerika Syarikat, Amerika Syarikat, negara yang dikatakan menerajui arus keselamatan cyber ini, dilihat telah meningkatkan perancangan perbelanjaan fiskal 2025 berkaitan keselamatan cyber sehingga 13 bilion US dollar. Jumlah yang sangat besar. Terus, saya mohon mendapatkan pandangan pihak kementerian dalam keperluan keuangan untuk perang melawan jenayah cyber ini. Yang keduanya, berpaut kepada prinsip semak dan imbang, saya juga ingin mendapatkan pencerahan daripada pihak Yang Berhormat Menteri, apakah mekanisme semak dan imbang dalam penguatkuasaan undang-undang ini, terutamanya pelaksanaan penubuhan jawatankuasa keselamatan cyber negara, dan juga terkait juga dengan perkara ataupun fasal 40 khususnya yang berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan tanpa waran. Jadi ini ada terkandung dalam itu, apakah ianya mungkin boleh terbuka kepada salah guna. Jadi perkara ini perlu ada jaminan daripada pihak Yang Berhormat Menteri untuk tidak ada berlakunya salah guna kuasa, terutamanya dalam menguatkuasakan keselamatan cyber. Seterusnya, saya juga ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak Yang Berhormat Menteri, apakah pihak kementerian bercadang untuk melibatkan peranan jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas komunikasi sebagai salah satu daripada platform untuk kita mewujudkan sifat ataupun ciri-ciri semak dan imbang. Yang seterusnya ialah saya juga ingin mendapatkan pencerahan daripada Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan perancangan Kementerian Digital dalam menggerakkan agensi-agensi sedia ada, pemegang taruh dalam kerajaan, sektor swasta dan pakar-pakar yang ada sebagai pelengkap ekosistem keselamatan cyber ini. Contohnya, bagaimanakah kaitan kementerian dengan Pusat Kecemerlangan Keselamatan Cyber ataupun CCOE yang baru ini telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Dan adakah soal latihan dan kemahiran sumber manusia dalam bidang keselamatan cyber dirancang selari dengan penggubalan rang undang-undang ini? Tuan Yang Pertua, saya berpendapat melihat kepada amalan-amalan negara lain dalam isu keselamatan cyber, perkara ini dapat dilaksanakan dengan proaktif dan dengan kadar cost efficiency yang lebih baik. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih, lengkaplah perbahasan pada tengah ini dan saya menyokong usul rang undang-undang keselamatan cyber 2024. Terima kasih Yang Berhormat Ledang. Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Dungun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Dipertua mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang keselamatan cyber 2024.
Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah menyebutkan, adibu auladakum li zamanihim la li zamanikum, yang bermaksud didik anak-anak kamu mengikut zaman mereka, bukan mengikut zaman kamu. Daripada apa yang disebutkan dari zaman perbezaan antara zaman generasi sekarang dengan generasi terdahulu ialah berkait dengan penggunaan ICT, internet dan teknologi maklumat. Dengan jumlah rakyat Malaysia 33 juta dengan nisbah 97.4% adalah pengguna internet, maka kemahiran teknologi dan maklumat serta komunikasi menunjukkan peningkatan. Salah satu daripada pembangunan yang meningkat dari sudut penggunaan teknologi maklumat. Tetapi sudut yang melibatkan keruntuhan kepada pembangunan mampan dari segi penggunaan komputer, telefon pintar dan lain-lain juga mesti diberikan perhatian dan fokus. Di sinilah berlakunya jenayah cyber, serangan cyber dan keganasan cyber. Oleh itu, isu keselamatan cyber merupakan isu utama terkini kerana ia melibatkan seluruh struktur masyarakat dan negara. Keselamatan cyber ialah amalan melindungi sistem ketersambungan internet yang melibatkan hardware dengan izin perkakasan, software perisian dan data. Keselamatan cyber mesti menjadi fokus yang diberikan keutamaan supaya dapat meletakkan bahawa apabila perlindungan penting diberikan kepada 3 perkara yang melibatkan jenayah cyber, serangan cyber dan keganasan cyber. Tuan Yang di-Pertua, jenayah cyber. Pada tahun lepas, kes penipuan dalam talian telah meningkat 23%, membabitkan nilai kerugian sebanyak 687 juta ringgit Malaysia. Tidak cukup dengan memangsakan golongan profesional seperti pensyarah dan jurutera dan lain-lain. Kegiatan penipuan ini juga menyasarkan warga mas dan pesara sebagai mangsa. Bayangkan mangsa-mangsa yang telah puluhan tahun bersusah payah mencari rezeki untuk persediaan usia senja. Malangnya setelah tiba usia tersebut, mereka menjadi mangsa skamer yang melicinkan tabung simpanan mereka. Maka sebagai penggubal undang-undang, di atas bahu kita terletak amanah yang besar untuk melindungi rakyat daripada terus terbelenggu dengan insiden penipuan seperti ini. Antara faktor utama berleluasanya jenayah cyber ini
adalah kebocoran data yang berpunca daripada kepincangan sistem penyimpanan rekod. Dalam fasa 32 Akta ini, pemegang lesen diwajibkan menyimpan dan menyenggara rekod berkaitan perkhidmatan keselamatan cyber yang diberikannya. Perkara kurungan A subsection kurungan 2 pasal ini menuntut agar rekod tersebut disimpan dan disenggara mengikut cara yang ditentukan oleh Ketua Eksekutif. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, saya mencadangkan agar National Cyber Security Baseline yang perlu dipatuhi turut merangkumi penyimpanan rekod menggunakan teknologi blockchain. Ciri blockchain yang tidak berubah atau immutable dengan izin akan meninggalkan jejak audit yang mampu membantu analisis forensik dan pengenalpastian insiden keselamatan cyber. Tuan Yang Dipertua, yang kedua, serangan cyber. Pasal 12 bertujuan memberi Ketua Eksekutif kuasa untuk melantik mana-mana pakar yang berkelayakan dalam keselamatan cyber sebagai pakar keselamatan cyber. Walaupun diakui masih banyak yang perlu kita belajar dari segi kepakaran teknologi, saya ingin menekankan bahawa penggombalan undang-undang ini mestilah menyasarkan kedaulatan digital negara kita sebagai endgame dengan izin. Oleh yang demikian, kuasa melantik pakar keselamatan cyber seharusnya turut memperincikan kriteria yang lebih ketat dan tidak boleh secara sembarangan. Selain kelayakan dari segi kepakaran, pakar yang ingin dilantik dalam mana-mana posisi penting melibatkan keselamatan seharusnya diwajibkan dalam kalangan warga negara sahaja. Adalah tidak bertanggungjawab untuk kita menggunakan khidmat luar atau outsource dengan izin apa-apa perkara yang melibatkan kedaulatan negara kita. Cadangan ini merupakan langkah berjaga-jaga yang realistik, terutamanya mengambil kira serangan cyber terhadap pengkalan data LPPKN baru-baru ini. Serangan cyber tersebut dibuat oleh Root K1T, sebuah kumpulan penggodam hacktivis yang sehingga hari ini pada laporan 20 Februari 2024, LPPKN masih belum mengeluarkan kenyataan resmi mengenai kesahihan dakwaan kumpulan ini. Pohon penjelasan. Yang ketiganya ialah keganasan cyber. Yang kita lihat apa yang telah berlaku kerana serangan keganasan berlaku dalam dua keadaan. Satu, serangan keganasan secara fizikal. Yang kedua ialah secara cyber. Seperti mana yang telah kita lihat bagaimana serangan pesawat MH17 yang ditembak dalam penerbangan dari Amsterdam ke KL pada 17 Julai 2014 adalah secara fizikal. Tetapi bagaimana melibatkan MH17 yang berlaku juga dalam tahun 2014, 8 Mac. Sehingga hari ini, kehilangan pesawat masih menjadi satu misteri. Apakah berlaku serangan keganasan cyber dalam sistem yang ada dalam pesawat tersebut? Kerana ianya menjadi misteri yang tidak dirungkaikan sehingga hari ini. Pohon penjelasan. Kemudian yang akhir ialah dalam sektor infrastruktur maklumat kritikal negara. Di antara keganasan cyber juga ialah melibatkan bully dan juga melibatkan kumpulan luar negara
yang menyalahi undang-undang negara menjadi pengganas yang ingin untuk merekrut warga negara. Jadi di bawah sektor infrastruktur maklumat kritikal manakah dimasukkan jika ada melibatkan buli dan juga melibatkan pelanggaran undang-undang merekrut warga negara Malaysia untuk menyertai kumpulan keganasan mereka. Kerana apa yang saya lihat, pohon kalau boleh dimasukkan juga melibatkan pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Dungun. Berikutnya adalah Yang Berhormat Batang Sadong, tapi ingin saya maklumkan tepat pukul 1 saya akan berhentikan sesi kerana tidak ada usul. Jadi Yang Berhormat Batang Sadong nak meneruskan 1 minit dan berhenti ataupun teruskan? Baik. Yang Berhormat Batang Sadong, silakan. Tepat pukul 1 saya berhenti, pukul 2.30 sambung balik. Boleh? Silakan. Silakan. Datuk Speaker, saya nak confirmkan nanti bersambung pukul berapa? Ya, saya kurang dengar. 2.30. Yang Berhormat Batang Sadong nak sambung pukul 2.30. Baik. 2.30. 2.30 ya. Ya. Baik, Yang Berhormat Batang Sadong duduk. Jadi saya ada 30 saat lagi. Yang Berhormat, saya rasa Yang Berhormat sudah hampir setahun Dewan ni, ramai di antara kita dah matang. Jadi saya mencadangkan pada masa tu telaahkan ni lah. Pasal banyak benda yang saya lihat melanggar peraturan dan kita sebagai angkatan saya sebagai timbalan speaker di sini, kalau di luar tu banyak orang bertanya. Jadi kita kurangkanlah bagaimana kita nyatakan berpolitik di dalam ni. Timbalan speaker. Ketumpukan kepada kepentingan kawasan dan masyarakat. Nak politik di luar. Jadi kita ruangkan masa untuk pentadbiran. Timbalan speaker, saya mendengar tadi Timbalan speaker kata ada masa lagi. Jadi saya ambil kesempatan nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, Timbalan speaker. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri dan selamat menyambut Nuzul Quran. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong, ahli-ahli majlis. Yang Berhormat, sekarang tepat pukul 1. Timbalan Speaker, sekejap. Pukul 2.30 nantilah. Satu, sikit je nak tanya. Out of curiosity, kenapa yang hari ini berhenti pukul 1 ni? Sedangkan urusan kerajaan hari ini hari terakhir. Ada urusan kerajaan belum selesai lagi. Pindaan perlembagaan pun ada. Duduk Yang Berhormat. Apa rahsianya? Baik Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya di sini dan hanya melaksanakan tugas dan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan mesyuarat. Ya, rahsia je yang bertanya yang tahu. Timbalan speaker, soalan Kota Baru bersangka jahat. Jadi Yang Berhormat, minta maaf balik. Yang Berhormat, sebentar Yang Berhormat. Bagi sebelum saya ketuk ni. Jadi Yang Berhormat, bila tidak ada usul, kita bertetap balik kepada peraturan. Dia menyatakan pukul 1. Jadi dengan sekian Yang Berhormat, saya tangguh mesyuarat ke pukul 2.30. Timbalan speaker lebih pandai daripada Kota Baru. Jelutong lagi teruk.